billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Setiap pagi Jumaat insyaAllah ada kelas baru dan kita tadabbur surah Al-An'am, dan kita sampai ayat yang ke-45. Jadi hari ini kita sambung ayat 46 kan? Sebelum kita sambung ayat 46, macam biasa kita bagi pengajaran setiap ayat supaya kefahaman kita kepada setiap ayat itu lebih mantap. Okey, kita bagi pengajaran ayat yang minggu lepas, iaitu ayat 40. Kita dah sampai ayat 47 kan. Jadi kita bagi pengajaran ayat 2 ayat yang lepas, iaitu ayat 46 dan 47. Ayat 46, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayrullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Pengajaran ayat 46 yang kita dah tadabbur minggu lepas, pertama ialah Allah mencabar orang-orang kafir dengan cabaran yang sangat mudah. Tetapi mereka tidak mampu melakukannya, iaitu sekiranya Allah mengambil pendengaran, penglihatan mereka dan menutup hati mereka, adakah sesiapa selain daripada Allah boleh menggantikannya? Okey. Jadi pengajaran pertama ni apa? Apa yang Allah nak beritahu? Allah nak menundukkan kesombongan, keegoan orang-orang kafir. Orang kafir ni dia menentang Allah sebab dia sombong lah, dia rasa dia hebat kan. Jadi Allah nak menundukkan kesombongannya dengan mencabar. Kalau Allah butakan mata kamu, pekakkan telinga kamu, siapa boleh gantikan pendengaran dan penglihatan kamu yang Allah telah butakan? Dia pasti akan jawab apa? Tak ada siapa yang boleh menggantikan kecuali Allah. Maka logiknya berimanlah dengan Allah kan? Kalau kamu tak beriman juga, sedangkan mulut kamu menjawab hanya Allah saja yang boleh menggantikan, maka kamu adalah orang yang degil. Mulut mengaku Allah hebat, tapi tindakan kamu tidak ikut perintah Allah, maknanya kamu adalah orang yang degil kan? Jadi kita boleh jadikan satu cara untuk kita berdakwah, iaitu dengan cara mencabar. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrus kan.
Apa yang ditanya oleh Nabi Ibrahim? Ingat tak? Apa yang ditanya oleh Nabi Ibrahim? Mula-mula Raja Namrus bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhan kamu? Maka Ibrahim menjawab, Tuhan aku ialah yang boleh menghidupkan dan mematikan. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan aku ialah boleh menghidup dan mematikan aku, mematikan siapa saja. Maka Namrus menjawab, aku pun boleh menghidup dan mematikan. Padahal itu adalah jawapan orang yang bodoh, sebab dia tak faham apa maksud menghidup dan mematikan. Maksud menghidup ialah mengadakan daripada tiada, kan? Maka Namrus kata, dia ambil dua orang, kemudian seorang dia bunuh, seorang dia biarkan hidup. Jadi dia kata yang dia biarkan hidup, dia menghidupkan. Yang dia bunuh, dia kata dia mematikan. Hujah bodoh ke hujah bodoh lah. Yang menghidupkan bukan kamu yang mencipta. Allah menghidupkan, makna Allah menghidupkan daripada tiada, kosong. Dan Allah mematikan, macam mana Allah mematikan? Allah tak perlu senjata untuk membunuh. Yang kamu buat itu ialah membunuh, menyebabkan orang mati, kan? Okey, kemudian Ibrahim pergi pada poin yang kedua. Tuhan aku boleh menerbitkan matahari daripada sebelah timur, maka kamu terbitkan matahari daripada sebelah barat. Maka Namrus tercengang, tak boleh jawab. Tapi walaupun begitu dia tak tunduk. Sebab apa? Degil. Jadi antara cara untuk kita berhujah, berdakwah ialah dengan cara mencabar. Okey, pengajaran kedua. Manusia apabila ditimpa musibah pada pendengarannya, penglihatannya atau hatinya atau seluruh jasadnya, maka wajib manusia kembali kepada Allah. Maka wajib manusia kembali kepada Allah, kerana tidak ada seorang pun yang boleh menggantikannya. Ada tak orang Melayu bila buta ke, pekak ke, ataupun ditimpa apa-apa penyakit, jumpa bomok? Ada tak? Ada. Sedangkan bomok tak boleh buat apa-apa, itu syirik. Ataupun dia tak jumpa bomok, kalau hati dia keras, hati anak dia keras, dia jumpa siapa? Jumpa ustaz. Kemudian dia bawa air gas botol. Dia suruh ustaz buat apa? Itu pun salah dengan ayat kita belajar ni. Sebab Allah kata kalau Allah butakan hati kamu, siapa yang boleh menjadikan hati kamu celak? Allah sahaja. Jadi kalau hati kamu keras, hati anak kamu keras, kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Kalau dengan kudrat air tawar ke, air jampi ke, dia tak akan mengubah apa-apa. Okey, yang ketiga. Bahaya yang paling besar bagi manusia ialah apabila tiga saluran ilmu ini tertutup. Apabila tiga saluran ilmu ini tertutup. Apa dah? Saluran untuk kita dapat ilmu. Apa dia? Mata. Dengan mata kita dapat ilmu macam mana tu? Melihat apa? Melihat Al-Quran, melihat ciptaan Allah langit, kan? Dengan telinga kita boleh dapat ilmu, mendengar tazkirah, tadabbur Al-Quran. Dan yang ketiga dengan hati. Dengan hati kita boleh berfikir. Jadi penyakit paling bahaya bukan COVID-19, tapi ni, tiga saluran ilmu tertutup. Cakap apa pun tak dengar. Okey, yang keempat. Syukran.
Manusia yang berpaling daripada hidayah Allah, manusia yang berpaling daripada hidayah Allah adalah manusia yang degil. Bukan kerana ayat-ayat Allah tidak jelas ataupun tidak cukup. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya, ayat 47. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahrah hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Pengajaran ayat 47. Pertama, amaran keras kepada mereka yang kufur kepada Allah dan sentiasa melakukan maksiat, bahawa azab Allah boleh menimpanya secara mengejut atau secara terang-terang. Yang kedua, azab Allah bukan hanya berbentuk musibah yang menimpa jasad sahaja, tetapi azab Allah yang paling besar ialah hati menjadi keras sehingga berpaling daripada hidayah Allah. Walaupun badannya sihat, walaupun badannya sihat. Tulis dalam braket rujuk surah Al-Maidah, rujuk surah Al-Maidah ayat 49. Yang ketiga kan ada surah Al-Maidah ayat 49. Cuba tengok surah Al-Maidah ayat 49. Allah kata apa? Siapa faham ayat tu? Boleh baca terjemahan dia. Bahagian akhir itu, sekiranya mereka berpaling, apa dia? Allah kata apa? Ketahuilah sesungguhnya Allah nak menimpakan musibah kepada mereka dengan sebab dosa mereka. Apa maksud?
sekiranya mereka berpaling daripada hidayah Allah, maka ketahuilah, Allah nak beritahu, wajib kita tahu kenapa mereka berpaling. Sebab Allah nak timpakan musibah dengan sebab dosa mereka. Faham? Kena saya speaking. Ha? Yalah, kenapa? Kenapa Allah tak bagi hidayah? Kenapa mereka berpaling? Bahagi mereka keras. Ha? Bahagi mereka keras. Mereka tak bersyukur. Tak, biasa kita faham ni, bila orang tu buat maksiat, Allah timpa musibah dalam bentuk apa? Sakit kan? Kematian, musibah tsunami, COVID-19 kan? Itu yang biasa kita faham. Tapi dalam ayat ni Allah nak begitu, ada musibah dalam bentuk yang di luar yang kefahaman manusia. Iaitu apa dia? Bukan dalam ayat ni. Ha? Sebab apa? Sebab dosa mereka kan. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, antara bentuk musibah ialah Allah jadikan mereka berpaling daripada hidayah Allah. Kenapa? Sebab balasan kepada dosa mereka. Contoh, kawan ni buat dosa, Allah bagi mati anak ataupun rumah terbakar kan. Kawan ni buat dosa tapi badan sihat, rumah pun okey, harta pun okey, bisnes pun semakin okey. Tapi ada musibah orang tak nampak apa, dah hati dia keras. Dia semakin jauh daripada agama Allah. Musibah tu sebenarnya lebih besar daripada musibah rumah terbakar. Sebab rumah terbakar, orang perasan tak itu musibah? Orang kita lalu tersebut, ini mungkin sebab dosa saya lah. Betul? Tapi kalau dia hati keras, tak baca Quran seminggu, dia rasa tak? Kenapa aku tak baca Quran seminggu? Mungkin sebab dosa saya. Ada tak dia fikir macam tu? Yang ni yang Allah nak bagi tu. Itulah maksud ayat tu. Sekiranya mereka berpaling, maka Allah nak menimpa musibah. Musibah apa? Berpaling daripada hidayah Allah. Sebab apa? Dosa mereka. Boleh faham? Jadi saya nak begitu. Siapa yang tak faham Quran, bila tak faham Quran, dia berpaling tak daripada hidayah Allah? Kan? Orang ni ditimpa musibah tak? Apa dia? Berpaling daripada hidayah Allah. Mana kita lebih terkejut dengar orang tu ditimpa COVID-19, satu family kan, semua dua mak bapak dia mati. Dengan jiran sebelah mak bapak sihat walafiat, tapi tak pernah solat, tak pernah baca Quran. Yang mana kita terkejut? Pasal apa? Tapi sebenarnya kalau ikut ayat ni, yang mana lebih besar? Kenapa yang tu lebih besar? Dan kesalahan dia apa dia? Dan ada tak musibah yang lebih besar daripada berpaling daripada hidayah Allah? Ada? Tak ada. Mungkin yang kena COVID itu dia beriman. Dia baca Quran, dia solat, tapi dia mati. Mati dalam iman. Bukan musibah. Betul? Bukan musibah. Tapi pemikiran kita yang nampak, that one is musibah. Ya. Kenapa kita berfikir tak sama dengan Al-Quran? Mulut kita baca Quran, tapi cara berfikir tak sama dengan Al-Quran. Kenapa? So sekarang ni baru kita fikir, sebab Ustaz dah beritahu kita, sebab kita nak tadabbur. Baru kita nak tadabbur. Tapi kalau kan dah lama belajar. Belajar tak tadabbur. Sekarang baru nak tadabbur, Ustaz. Sebab tu ada seorang sahabat nama dia Abu Darda. Ada seorang bapa datang bawa anak dia jumpa Abu Darda. Dia begitu apa? Bapa anak aku hafiz Al-Quran. Tengok cara fahaman sahabat. Bila lelaki tu bawa anak dia dan beritahu anak dia hafal Quran, apa respon Abu Darda? Dia kata, aku kesian tengok nasib anak kamu ni. Sebab dia belum faham dan belum amal. Boleh faham?
Kita kalau anak kawan kita beritahu anak dia dah hafal Quran 30 juzuk, kita puji ke kita menunjukkan kebimbangan kita? Sebab cara kita berfikir salah. Cara kita berfikir ialah hafal Quran mulia. Tak. Yang mulia ialah orang yang beramal dengan Quran, bukan yang hafal. Bahkan yang hafal tapi tak beramal, Quran akan heret dia ke neraka. Kan? Quran menjadi, orang tu menjadi mulia bukan sebab baca, bukan sebab hafal, tapi sebab faham dan amal. Sebab itulah ramai sahabat tak hafal Quran. Sayyidina Umar tak hafal Quran. Saya rasa mungkin kita dengan Sayyidina Umar, kita lebih banyak hafal Quran daripada Sayyidina Umar. Tapi dia lebih mulia. Kenapa? Sebab semua Al-Quran dia amalkan walaupun dia tak hafal semua. Kita hafal pun tak, amal pun tak juga. Apa dekat nak tanya soalan? Tapi Ustaz, aku tu kan ada orang cakap kalau you tahfiz Al-Quran, you boleh bawa 7 orang masuk syurga. Maksud tu tak? Tengok, ada orang cakap kan? Ustaz nak cakap, Ustaz nak cakap. Tak, betul lah, saya nak begitu. Itulah masalah masyarakat kita. Kalau ustaz cakap, dia telan bulat-bulat. Kan? Kalau ustaz cakap, dia telan bulat-bulat. Okey, saya nak bagi tu Nabi cakap pula. Lepas tu kita banding antara ustaz cakap dengan Nabi cakap. Nabi kata Al-Quran syafi'un musyafa'. Quran pemberi syafaat yang betul-betul bermanfaat. Au mahilun musaddaq, ataupun Quran adalah pendakwa kita yang benar. Satu, Quran akan jadi pemberi syafaat, satu pendakwa. Kemudian Nabi hurai, faman ja'alahu amamahu, siapa letak Quran di depan dia. Nabi kata siapa letak Quran di depan dia. Apa maksud letak depan? Dia follow. Dia baca, dia faham, dia follow. Apa saja tindakan dia, amalan dia, dia ikut Al-Quran. Maka Nabi kata saqahu ilal al-jannah, Quran akan pandu dia sampai ke syurga. Bila tu? Bila letak Quran kat depan, bukan hafal, bukan baca. Kemudian Nabi sebut lagi faman ja'alahu wara'ahu, siapa yang jadi Quran di belakang dia. Apa maksud dia? Tak ikut. Mungkin dia baca, mungkin dia khatam, mungkin dia hafal, tapi dia tak follow ajaran Al-Quran. Maka Nabi kata saqahu ilan nar, Quran akan heret dia ke neraka. Sama tak dengan ustaz cakap? Ustaz cakap apa? Kalau anak dia hafal Quran, dia tarik berapa? 70 orang? 7 orang je. Itu bukan hadis sahih. Bukan hadis sahih. Itu bahaya. Sebab tu mak tahfiz semakin banyak dan pelajar yang tak berakhlak pun semakin ramai. Gejala sosial pun semakin, sebab fahaman yang salah. Kan? Kita biasa dengar tak pelajar-pelajar mak tahfiz bermasalah. Kadang-kadang guru tahfiz pun bermasalah, kan? Sebab terlalu fokus kepada hafazan tanpa difahami. Okey. Kemudian pengajaran yang ke berapa ni? Okey, dah habis. Kita sambut tadabbur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh kita terjemah sama-sama? Wama. Waw apa makna? Dan. Ma? Ma tidak. Ma ada makna apa, ada makna tidak. Macam mana kita nak tahu beza? Kalau ada illa, kecuali, sini makna tidak. Tidak kecuali. Kan? Okey, dan tidak nursilu, kami utuskan. Al-mursalin, mursalin para rasul ataupun orang-orang yang diutuskan ataupun utusan-utusan. Illa, kecuali, mubasyirina,
Mereka memberi khabar gembira, wa munzirin, dan memberi peringatan. Jadi mubasyirin daripada busyra. Busyra ni berita gembira. Munzirin daripada inzar. Al-inzar. Jadi busyra berita gembira, inzar amaran. Cuba baca ayat tu. Tak, cuba baca ayat. Eh? Eh? Mubashirina liyahkuma bainan nas. Okey, cukup. Cuba tengok terjemah dia. Kana nasu ummatan wahidah. Adalah manusia semuanya, asal manusia ummatan wahidah, satu agama. Betul? Masa Nabi Adam ada berapa agama? Satu agama apa? Islam lah. Anak Nabi Adam agama apa? Ada tak masa tu Buddha ke, Hindu ke, Kristian? Tak ada. Tapi bila manusia semakin ramai, maka bermacam-macam fahaman dan mulalah manusia menyimpang daripada kebenaran. Jadi rahmat Allah pada bila manusia semakin ramai dan fahaman dan menyimpang, rahmat Allah pada faba'asallahu nabiyyin. Lalu Allah mengutuskan para nabi. Apa tugas para nabi? Mubasyirina, sama dengan ni. Mubasyirina wa munzirin. Lepas tu Allah kata apa? Dan dia telah menurunkan, Allah telah menurunkan bersama para nabi apa dah? Kitab. Betul? Jadi Allah turunkan bersama siapa ni? Para nabi. Ini dalil menunjukkan bahawa semua para nabi ada kitab. Liyahkuma, supaya apa? Untuk apa kitab tu? Liyahkuma, supaya dia menghukum dengan manusia, kepada manusia berdasarkan kitab itu. Okey. Jadi kalau Rasul pun ada kitab, Nabi pun ada kitab, apa beza Rasul dengan Nabi? Nabi itu untuk kaum dia saja. Kalau Rasul untuk semua. Tapi Nabi Nuh Rasul kan? Rasul pertama Nabi Nuh. Adakah Nabi Nuh untuk semua kaum ataupun untuk kaum dia saja? Untuk kaum dia saja. Tak, semua Rasul untuk kaum masing-masing, kecuali Nabi Muhammad sahaja. Nabi Muhammad untuk semua kaum, semua bangsa, dan sampai akhir zaman kan. Dia bezanya, jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan perbezaan yang jelas antara Rasul dengan Nabi ialah Nabi Allah turunkan kitab, ada peraturan, tapi Allah tak wajibkan Nabi sampaikan kepada kaum dia. Tak wajib. Nabi nak sampaikan, tak nak pun tak ada masalah. Okey? Rasul Allah turunkan kitab dan Allah wajibkan Rasul mesti sampaikan kepada kaum dia. Itu je yang beza. Okey? Jadi Allah beritahu, tidak kami utuskan para rasul kecuali tugas rasul ada dua sahaja. Satu bawa berita gembira, yang kedua memberi amaran. Dan sini Allah tak beritahu bawa berita gembira kepada siapa dan amaran kepada siapa. Allah tak beritahu. Kan? Tapi kita boleh faham. Berita gembira ni biasa kepada siapa? Kepada orang yang
Orang yang beriman lah. Kalau kamu salat, kamu beriman, dapat berita gembiranya apa? Berita gembira kepada orang beriman. Dan berita gembira itu apa dia? Kamu dapat syurga. Okey. Dan amaran pula kepada siapa? Kepada orang yang tak beriman, kepada orang yang kufur, orang yang buat maksiat. Apa berita yang menakutkan ataupun amaran? Neraka. Boleh. Jadi akhirnya tugas utama Rasul apa dia? Menyampaikan apa? Berita gembira apa dia? Ha? Surga dan berita gembira surga lah, pahala surga kan. Berita yang menakutkan iaitu neraka. Ada tak Nabi bawa berita gembira iaitu tentang dunia? Tak ada. Kenapa dunia bukan berita gembira? Ha? Dunia adalah dunia tempat persinggahan. Dunia adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wamal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Tengok Allah kata, dan tidaklah kehidupan dunia tidak ada apa-apa kecuali hanyalah mata', seronok tak dapat dunia. Tetapi jangan baca setakat mata sampai habis. Al-ghurur. Apa makna ghurur? Yang menipu daya. Seronok untuk apa? Untuk menipu kita. Betul tak? Ramai tak bila dapat dunia seronok dia tinggal agama? Sebab apa? Sebab dunia tu menipunya. Menipu daripada apa? Daripada yang jauh lebih baik daripada dunia, iaitu syurga. Dunia ni ada tak orang gembira bila dapat dunia 1 minggu tak pernah sedih? Ada? Ada tak daripada Jumaat sampai? Tak ada. Ada tak orang gembira dapat dunia 1 hari daripada pagi sampai malam gembira je? Ada? Ada ke tak? Tak ada. Ada tak orang gembira dapat dunia daripada pagi sampai tengah hari gembira aja, tak ada sedih, tak ada apa? Ada? Tak ada kan? Tak ada, mesti ada penat lah. Dia gembira-gembira akhirnya penat, betul tak? Contoh dia pergi melancong ke mana? Tempat yang paling cantik, paling Scotland. Scotland. Okey, orang pergi Scotland kan? Ha? Mana? Umrah tu itu last tu masa dah pencen baru pergi tu. Ha? Katalah pergi New Zealand. Kan? Pernah pergi kan? Oh, tak pernah pula. London saya pula tak pernah pergi. Turki pernah pergi kan? Masa nak pergi tu hati gembira, tapi sampai proses nak persiapan, nak pergi ke airport menunggu, penat tak? Letih. Kadang-kadang sampai-sampai tu dah lembek kan. Lepas tu besok baru seronok. Lepas tu seronok keluar pagi balik petang. Petang dah lembek kan. Lepas tu bila tahu besok nak balik, jadi dah hilang habis seronok. Betul? Lepas tu balik kat rumah tengok bersepah pula lagi. Itulah dunia. Itulah dunia. Tapi bila kita masuk syurga, kita gembira tak? 1 minggu, 7 hari berturut-turut, 24 jam. Gembira tak? Ada tak diselang-seli dengan sedih? Ada tak diselang-seli dengan penat letih? Bukan 1 minggu, tapi jadi manusia tertipu dengan dunia yang seronok, tapi sebenarnya tak seronok pun. Dia selang-seli dengan penat, letih, tua, sakit. Betul? Ya Allah nak bagi apa dah? Yang tak ada penat, tak ada letih, tak ada tua, tak ada sakit. Kencing berak pun tak ada. Tak payah bekerja, tak payah datang kelas, tak payah sakit hati bila pelajar tak datang.
Okey. Boleh tak? Jadi sebab itulah Nabi bawa berita gembira. Apa berita gembira? Surga je. Dunia bukan berita gembira. Sebab tu Nabi bila diberi pilihan oleh Allah, kamu nak jadi Nabi yang bersifat hamba ataupun nak jadi Nabi yang bersifat raja, ada kerajaan, ada istana, Nabi pilih apa? Sebab kenapa? Sebab Nabi tahu kalau aku jadi ada kerajaan, jadi ketua, jadi raja, aku tak akan gembira. Penat, lagi besar tanggungjawab aku. Jadi Nabi pilih biarlah jadi hamba, senang tak ada harta dan senang ke syurga nanti. Boleh? Itu ayat mana tu Ustaz? Boleh Google. Kita tahu tak Nabi, semua para Nabi lah, semua para Nabi dan para Rasul, bila malaikat maut datang, ada hadis, makna Allah bagi pilihan, nak mati sekarang ke nak mati akan datang. Ini khas untuk Nabi dan Rasul je. Nak mati malam ni pun boleh, nak mati minggu depan pun boleh, nak mati tahun depan pun boleh. Itu khas untuk para Nabi dan Rasul. Okey, akhirnya para Nabi dan para Rasul pilih apa? Pilih apa? Nak mati bila? Sekarang juga. Padahal ada peluang. Okey, kita pula kalau malaikat maut datang dan bagi pilihan pada kita, nak mati malam ni ke minggu depan? Berfikir dulu, nak solat istikharah. Kalau boleh nak solat istikharah kan? Kenapa kita berfikir? Kenapa? Nabi terus bagi tahu, sekarang juga aku nak mati. Kenapa kita berfikir? Tak, bukan amalan tak cukup. Siapa kata syarat nak masuk syurga amalan cukup? Siapa cakap? Itu fahaman yang salah tu. Dan bila kita kata kena cukup amalan, apa ukuran amalan tu dah cukup ataupun belum? Apa ukuran dia? Tak ada, itu fahaman yang salah. Tukang sihir Firaun mati masuk syurga tak? Tak, tukang sihir Firaun yang beriman masuk syurga tak? Dia cukup tak amalan dia? Cukup tak? Tukang sihir Firaun dengan kita mana lebih banyak amalan? Kita. Tapi kenapa dia masuk syurga walaupun amalan dia sikit saja, kita banyak amalan tapi masih rasa tak cukup? Sebab fahaman kita salah. Syarat nak masuk syurga bukan amalan banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak menguji siapa amalan terbaik, bukan paling banyak. Terbaik. Yang kedua, Allah nak tengok syarat nak masuk syurga, masa kamu mati tu beriman ke tak? Kadang-kadang kita rasa amalan banyak, tapi masa nak mati tak beriman. Sebenarnya tak ada amalan. Semua terbatal, terdilik yang lepas. Tapi semua amalan kita kosong, zero. Baru je beriman, mati. Cukup syarat tak masuk syurga? Ya. Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira ialah yang di hujung kehidupan kita tu. Yang tukang sihir mati masa nak mati, beriman masa nak mati. Asiyah isteri Firaun beriman masa nak mati. Yang bunuh 100 orang beriman masa nak mati. Betul? Kita dengan yang bunuh 100 orang, mana lebih jahat? Mana lebih jahat? Tapi kenapa dia masuk syurga kita tak ada jaminan? Macam kita je lebih jahat. Kan? Boleh faham? Jadi saya nak ulang sekali lagi, tugas Nabi bawa berita gembira, dan berita gembira bagi orang beriman di syurga, bukan kat dunia. Siapa yang gembira dapat dunia, al-ghurur, dia tertipu. Dia tertipu. Seronok dia dapat dunia, tertipu. Okey? Dan siapa tak gembira bila diceritakan tentang nikmat dalam syurga, dia juga tertipu. Boleh faham? Kalau saya bagi contohlah, apa nama apa? Maaf, kalau tadabbur saya akan selalu banyak bertanya. Shimani. Himani. Okey.
Shifani. Hifani. Sebab nama tak pernah dengar. Asal Turki ke India? Hifani. Oh, Minangkabau. Okey. Abang, kalau saya bagi kunci emas yang baru, saya bagi percuma. Bukan kunci saja, dengan kereta lah. Dengan saya bagi tahu satu sunnah Nabi yang bila beramal dapat syurga, yang mana abang gembira? Ha? Betul kan ni? Saya tak percaya kalau dua-dua gembira. Sama aja. InsyaAllah sunnah. Ha? InsyaAllah sunnah masuk syurga tu lebih gembira. Susah nak jawab. Susah nak jawab. Ha? Fiza, kalau suami bagi tiket cuti ni, pusing satu dunia kan? Dengan suami ajak pergi kelas tadabbur, yang mana lebih suka? Mana lebih suka? Lebih suka. Susah nak tinggal dunia tu. Sebab itulah sahabat Nabi macam apa ni, Hanzalah kan, baru kahwin. Bila Nabi beritahu perang, jihad, bila sebut jihad mesti sama ada mati ataupun cedera lah kan. Ini baru kahwin, dia pergi ke dia ambil cuti untuk honeymoon? Ha? Pergi kan? Kenapa dia pergi? Dia tahu berperang ni risiko dia mati. Baru je kahwin, paling-paling kurang mahulah cuti kan, 3 hari. Ya Rasulullah, tolonglah bagi cuti 3 hari je, nak bola madu ke Istanbul kan. Kenapa dia pergi berperang? Sebab dia yakin berita gembira di syurga nanti, kalau dia mati dia akan dapat lebih baik daripada yang baru dia kahwin ni. Yakin dalam hati, tinggal je ni. Boleh faham? Kita kalau baru kahwin kan, malam tu kahwin, lepas tu besok ada kelas tadabbur Ustaz Muin, kita pergi tak? Ha? Bukan nak pergi berjihad ni, pergi kelas tadabbur balik semula. Tak ada mati pun ada tak datang kelas mati. Tapi tak pergi. Sebab apa? Tak nampak. Sebab kita dia ajar daripada kecil lagi, sekolah ke universiti ke, cerita gembira, berita gembira dunia. Betul? Jadi bila berita gembira dunia saja masuk dalam hati kita, cerita akhirat ni tak masuk. Dengar keluar, masuk keluar kan? Tak melekat, tak yakin. Tengok ni, tengok. Cuti pula bukan sebab Hijratul Rasul, tapi cuti sebab bola. Saya nak beritahu, saya tak kecil hati pun orang tak datang. Betul, tapi saya sedih. Ini nak faham ayat Allah ni, satu nikmat berita gembira. Kamu boleh tinggal hanya kerana nak bercuti, mana kamu belum nampak mana yang paling penting dalam hidup orang beriman. Okey. Cuba buka ni surah Al-Kahfi ayat yang kedua. Ada tak? Surah Al-Kahfi ayat kedua. Ada? Allah kata apa? Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi. Okey. Tugas Rasul sama dengan fungsi Al-Quran, iaitu memberi amaran. Apa dia amaran dia? Azab yang pedih. Kepada siapa? Orang yang tak beriman. Lepas tu memberi
Berita gembira kepada siapa? Orang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembira? Surga. Subhanallah. Jadi saya nak tanya, bila kita dengar hadis Nabi ke ayat Quran cerita pasal surga, kita gembira tak? Gembira tak? Tak, cakap betul, cakap betul. Sepatut. Dia sebab itulah busyra ni, busyra dalam bahasa Arab apa dia? Busyra ni daripada kulit. Al-basyarah ni kulit. Apa kaitan kulit dengan gembira? Sebab gembira, bila seseorang tu gembira, kita nampak di mana? Apa tanda dia gembira? Di muka. Betul? Jadi muka kulit dia berubah bila dia gembira. Saya bagi pada Kak kunci emas. Tak dia berkeruk je kan? Bila saya bagi kunci emas, berubah tak muka? Itulah gembira, itulah gembira. Tapi bila saya beritahu satu hadis, siapa beramal dijamin masuk surga, daripada berkeruk, berubah tak muka, nampak ceria je. Nampak? Tak kan? Tak. Kenapa? Dalam hati ni ada benda lain. Allah Ustaz, ada tak hak pendek sikit lagi? Nak minta yang pendek lagi tu. Lepas tu kalau solat witir, boleh tak solat satu? Faham tak? Jadi berita gembira yang dibawa oleh Nabi ialah syurga. Makna dalam surah Al-Kahfi Allah kata, berita gembira hanya untuk orang beriman dan beramal. Maknanya, kalau cerita syurga dalam Quran ke dalam hadis kita tak gembira, maknanya kita bukan orang beriman lah. Sebab berita gembira khas untuk orang beriman dan beramal soleh. Kalau kamu tak gembira, kamu belum ada ciri-ciri beriman dan beramal soleh. Dan Allah sebut wabasyiris sabirin. Wabashiri as-sabirin dalam surah Baqarah. Berilah bagi berita gembira juga kepada siapa? Orang yang sabar. Maknanya orang yang layak gembira ialah orang yang sabar. Bila dia tak gembira, tadi dia tak beriman. Yang ni dia tidak orang yang sabar. Boleh? Okey. Kemudian memberi amaran, wa munzirin. Dia memberi amaran. Amaran ni apa dia? Apa definisi peringatan ataupun amaran? Iaitu cerita sesuatu yang menakutkan. Munzirin ataupun inzar ialah cerita sesuatu yang menakutkan. Contoh, saya kata ular menakutkan tak? Itu inzar tu. Tapi saya kata bangun, ada menakut tak? Tak. Kita kata pada anak kita tak solat, kita kata pergi solat. Inzar ke, mubasyirin ke, munzirin? Kita cakap pada anak kita yang tak solat, contohlah, pergi solat. Berita gembira ke berita amaran? Apa dah? Amaran? Tak, anak kita tak takut pun. Sebab amaran mesti ada benda yang menakutkan. Apa dia? Pergi solat, kalau tak solat masuk neraka. Baru inzar, baru menakutkan. Ada benda yang menyebabkan dia takut. Kalau setakat cakap pergi solat, dia tak ada inzar. Boleh faham? Kalau dia dah solat, kita bagi berita gembira apa dah? Adik, kalau adik jaga solat macam sebelum ni dah tambah lagi, adik akan lebih mudah masuk syurga. Itu berita gembira. Jadi berita gembira ni kena selalu sebut pada anak-anak kita. Kalau dia tak salat, kena selalu sebut berita menakutkan. Apa akibat kalau tak salat? Barulah dia akan tersedar, tersentak kan. Tapi kalau setakat suruh, larang. Okey, di sini juga Allah nak bagi tahu perintah dalam Islam ada dua sahaja. Perintah dalam Islam ada dua je. Berita gembira untuk apa? Perintah Allah. Solat, puasa, haji. Itu suruh. Berita larangan iaitu berita menakutkan ialah larangan. Jangan mengumpat, jangan ambil rasuah, jangan buka aurat. Jadi perintah Allah ada dua, maka tugas Nabi pun dua. Berita gembira untuk orang yang melakukan perintah Allah, dan berita amaran untuk orang yang
melakukan larangan Allah. Okey, kemudian Allah begitu balasan. Faman amana, maka siapa yang telah beriman, wa aslaha, dan aslaha apa dia? Aslaha membaiki ataupun buat baik. Biasa kita jumpa pada allazina amanu wa amilus salihat. Dalam surah Wal Asri kan, Wal Asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat. Semua manusia rugi kecuali orang beriman dan yang beramal soleh. Di sini Allah sebut siapa yang beriman, aslaha. Aslaha ni terjemahannya ialah beramal soleh. Boleh? Apa syarat orang tu beramal soleh? Bilakah orang itu dikatakan beramal soleh? Belum cukup. Ialah beriman. Tapi yang beramal soleh ni, bila kita boleh kata orang tu betul-betul beramal soleh, dia beriman dan beramal soleh, ada dua syarat. Pertama, dia lakukan amalan betul-betul kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Kadang-kadang dia buat kerana Allah, tapi dalam kerana Allah ada juga nak tunjuk pada orang, bukan amal soleh. Semalam saya pergi kelas, bagi tahu orang. Saya dah pergi umrah 3 kali, bagi tahu orang, bukan amal soleh. Jadi amal soleh, satu, ikhlas 100% kerana Allah. Nabi sebut dalam satu hadis kursi, firman Allah Ta'ala, siapa yang melakukan amal kerana aku, dan dalam melakukan amal kerana aku dia ada juga mensyirikkan aku. Dah betul kerana Allah, tapi ada juga unsur riak, ada juga unsur kerana terpaksa, maka Allah kata apa? Taraktuhu wa amalahu, aku mengabaikannya dan amalannya aku tak peduli. Makna zero. Jadi syarat amal soleh pertama mesti ikhlas kerana Allah. Termasuklah bila kita bantu orang, kita nak balasan, ataupun kita nak pujian, ataupun kita nak ucapan terima kasih, pun tak ikhlas. Macam mana kita nak capai perasaan ikhlas 100%? Mana nak dapat perasaan tu? Dia, kalau kita kenal betul-betul Allah dan kita yakin balasan Allah, kita tak peduli langsung balasan manusia. Ya Allah nak balas apa dia? Kalau kita sedekahkan, kita buat kebaikan, Allah ganda sampai 700 kan? Dan kemuncaknya syurga. Yang kita harap balasan manusia, apa yang manusia boleh balas? Kalau dia kenal betul-betul Allah, dia yakin pada janji Allah, dan yakin yang Allah nak bagi jauh lebih besar dan kekal, dia tak endah langsung dengan balasan manusia. Tapi kalau apa yang Allah janji tak masuk dalam kepala dan dia cintakan dunia, maka dia mendambakan pujian manusia, dia mendambakan balasan manusia. Sebab itulah kalau dia buat kerana orang, bila orang tak ucap terima kasih, dia kecil hati. Kecil hatilah tanda dia tak ikhlas. Saya nak tanya, bodoh tak kita, Allah janjikan 700 kali ganda dan kemuncaknya syurga,
tapi kita masih nak ucapan terima kasih manusia yang tak ada nilai. Bodoh tak kita? Bodoh lah. Kalau kita rasa macam tu, maknanya kita tak percaya bukan? Ya, betul, tak percaya lah tu. Kita tak percaya dengan janji Allah. Ya, betul lah. Sebab itulah sahabat yang faham Al-Quran dan kenal Allah, yakin pada janji Allah, bila dia buat kebaikan, dia sembunyikan. Kenapa? Takut bila orang tahu, hilang poin. Kadang-kadang orang tahu, orang puji. Kadang-kadang orang tanya. Kadang-kadang dia terpaksa jawab. Bila terpaksa jawab, kadang-kadang dia mula ada rasa apa? Ya. Kamu ni baguslah, suka bantu orang. Kita rasa apa kalau orang puji macam tu? Yalah, memang bapa saya pun macam tu. Habis. Waktu orang beriman bila buat kebaikan, dia lupa terus kebaikan. Supaya apa? Supaya pahala dia solid 100%. Okey? Macam mana? Orang yang cari duit banyak sebenarnya dia nak apa? Dia nak bahagia. Tapi dia lupa unsur faktor membahagiakan manusia bukan duit banyak, bukan rumah besar. Kalau dia tak sedih ni benda yang dah lepas. Dia tak sedih, okey je, dia redha. Dan untuk benda yang akan datang dia tak takut, bahagialah dia. Okey. Boleh ke? Rumah kita dengan rumah Nabi mana lebih besar? Kereta Nabi dengan kereta kita mana lebih mewah? Kereta Nabi unta lah kan? Duit simpanan kita dengan duit simpanan Nabi mana lebih banyak? Tak ada. Antara kita dengan Nabi siapa lebih bahagia? Nabi, betul? Kenapa mulut kita cakap Nabi yang paling bahagia, tapi kita tak nak jadi macam Nabi? Nabi jalan ke sini, kita jalan ke sana. Bila orang tanya siapa paling bahagia, Nabi. Tak ikut orang paling bahagia. Bila tak ikut orang paling bahagia, kita akan jadi orang bahagia tak? Mustahil. Boleh? Kak, kalau saya tawarkan kerja, boleh? Kak, boleh? Kak nama apa? Syada. Saya tawarkan kerja, allowance-nya ialah tidak sedih dan tidak takut. Nak tak? Bukan 50,000 Bukan 50,000, bukan 50 juta. Gajinya ialah tidak takut dan tidak sedih. Nak? Sebab kita belajar. Mana kalau tak belajar, tak nak lah. Tak tahu lagi tu. Abang, kalau saya bagi dua pilihan kerja kan, satu kerja gaji dia bulanan 50k, satu lagi gaji dia ialah tidak takut dan tidak sedih, abang pilih yang mana? Berfikir tu nak jawab tu. Berfikir tu. Siapa yang cakap ni? Kenapa kita masih berfikir? Orang bekerja sampai nak mati sebab nak cari bahagia je, tapi tak bahagia juga kan. Kadang-kadang bergaduh kan dengan anak, kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik, kadang-kadang dia mati, anak-anak pula bergaduh kan. Okey. Kemudian masa dah habis jam ni betul ni pukul 2:15. Betul Ustaz. Ni waktu Mekah ni kan, waktu Mekah. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Sekarang Allah nak bagi manusia daripada berita gembira yang disampaikan oleh Nabi dan berita amaran yang disampaikan oleh Nabi, manusia terbagi pada dua. Bukan tiga, bukan empat. Satu, beriman dan beramal soleh. Hasilnya apa? Tak takut dan tak sedih. Takut dengan sedih beza apa? Takut benda akan datang, sedih benda yang lepas. Katalah ada kehilangan anak ke,
Dia sedih sekejap malah, lepas tu tak ada masalah. Sebab dia tahu anak tu milik Allah. Sebab dia tahu Allah nak menguji dia. Sebab dia tahu kalau dia sabar, dia dapat pahala sabar. Relax je. Kan Nabi kata, aku kagum dengan orang beriman, semuanya okey, semuanya baik. Kalau dapat nikmat, dia semakin bersyukur, bukan semakin sombong. Kalau dapat musibah, dia redha dan sabar. Itu adalah baik. Jadi dalam kehidupan orang beriman, tidak ada yang tak baik. Okey, golongan kedua, wallazina kazzabu. Dan orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Yamassuhumul azab, akan menimpa mereka azab. Akan menimpa mereka azab. Siapa ni? Yang lawan tadi. Tadi beriman dan beramal soleh. Lawan dia apa dia? Kufur, mendustakan ayat kami. Al-Quran dia tak ikut. Maka amaran Allah, ini berita menakutkan, iaitu mereka akan ditimpa azab Allah. Azab Allah kita tahu apa dia? Kita kalau amaran azab manusia kita dah takut kan. Kamu kalau buat ni di penjara sampai mati, kita dah takut. Kalau kamu buat ni akan dia sebab 10 ratan, kita dah takut. Tapi bila sebut azab Allah, ramai orang tak rasa apa-apa. Betul? Pada azab Allah ni, kalau Allah bakar, mati tak? Kalau manusia bakar manusia, mati tak manusia? Mati. Macam Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Dia gali parit besar, dan dia paksa orang yang baru je beriman terjun ke dalam parit yang penuh dengan api. Orang beriman terjun tak? Kalau tak terjun, syirik. Kalau kamu nak selamat, kamu kena murtad, syirik. Kalau kamu tak nak murtad, terjun dalam api. Orang beriman ketika itu, yang baru je beriman, dia pilih apa? Terjun dalam parit. Kenapa? Kenapa terjun dalam parit, dalam api, dan menyebabkan dia mati? Kenapa? Sebab mereka yakin azab Allah jauh lebih dahsyat. Dia masuk dalam parit, berapa lama dia akan hidup? Sekejap je. 5 minit mati, hilang sakit tu, hilang panas. Tapi kalau dia tak terjun, dia selamat daripada api manusia, dia akan diazab oleh Allah, dan dia tak akan mati sampai bila. Tengok keyakinan orang beriman kepada azab Allah, dia sanggup dibakar sebab dia tahu azab Allah lagi besar dan lagi dahsyat. Tapi sekarang berapa ramai yang sanggup melanggar perintah Allah walaupun dia beritahu azab Allah sangat dahsyat, tak masuk dalam hati. Betul? Jadi Allah beritahu mereka akan ditimpa azab dengan sebab apa? Bima kanu yafsukun, disebabkan apa yang mereka fasik. Apa makna fasik? Fasik dalam bahasa Arab al-fisqu. Al-fisqu dalam bahasa Arab al-khuruju anit ta'ah, iaitu keluar daripada ketaatan kepada Allah. Fasik ialah tidak taat Allah. Dan dia terbagi pada dua. Satu asghar, fasik kecil. Yang kedua fasik akbar. Fasik asghar yang kecil ialah dia masih Islam, buat dosa kecil ataupun buat dosa kecil berterusan, fasik tapi masih Islam. Ataupun dia buat dosa besar, derhaka pada mak bapak, ambil rasuah, minum arak, tapi dia masih Islam. Semua tu dia panggil fasik asghar. Satu lagi fasik akbar, dia syirik pada Allah, keluar pada Islam. Dia percaya pada bomoh kan,
Itu fasik akbar, keluar daripada Islam. Okey, dalam ayat ni yafsuku ni fasik yang mana ni? Yang asghar ataupun yang akbar? Dalam ayat ni. Tak, salah satu. Yang akbar. Sebab ke atas beriman. Bila ke atas beriman, mana yang bawah kafir lah. Yang atas beriman, maka yang bawah ni adalah kafir lah. Fasik yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Jadi Allah tidak zalim. Allah menimpa azab pada mereka. Apa sebab? Dosa-dosa mereka. Okey, ayat ni panjang kan? Pukul berapa jam? Dah habis masa kan? Apa dia? Oh, 9.23. Oh, 9.23. Lagi 7 minit. 2 minit. Tapi ayat ni bukan 7 minit. Ayat ni kalau saya huraikan 70 minit ni. Ustaz, yang mendusta dan orang yang mendustakan, definisi dusta tu ada, Ustaz. Dusta tu maknanya pada saya bacanya dusta tu macam tak percaya atau memperolok-olokkan. Masuk semua sekali. Dia bila mendustakan ayat-ayat kami, ayat Allah ada dua. Satu ayat pasal ciptaan Allah, langit bumi. Macam mana dia boleh dia mendustakan ayat ciptaan Allah? Dia kata langit ini bukan dicipta oleh Allah. Dia semula jadi, kafir. Ataupun langit dicipta oleh Allah tapi ada rakan kongsi Allah yang membantu Tuhan, bukan Allah saja yang buat, kafir. Ataupun kalau berlaku tsunami kan, dia kata apa? Ini fenomena alam, bukan daripada Allah, kafir. Kalau kita kata kita mati sebab COVID, Mati? orang kita cakap kalau kita tak, kalau orang tak buat macam tu mesti dia tak kena COVID, betul tak mati? Tak boleh. Boleh merosakkan akidah. Dia semua mati ni sebab apa semuanya? Sebab sampai ajal. Kalau kita kata dia mati sebab COVID kan, ada tak yang mati bukan kerana COVID? COVID baru je. Sebelum ni mak ayah kita dah mati tak? Nenek moyang kita mati tak? Sebab apa? COVID ke tak? Maka menunjukkan bahawa orang tu mati bukan sebab COVID. Berapa ramai yang mati bukan sebab COVID. Jawapan yang paling tepat ialah dia mati sebab sampai ajalnya. Ada yang kena COVID kan, dah ditidurkan, tapi lepas tu sihat walafiat. Ada orang yang tak kena COVID, sihat walafiat, besok mati. Okey. Jadi ayat ni kita sambung minggu depan insya-Allah. Ustaz, kalau saya soalan boleh Ustaz? Boleh? Ada masa kan? 5 minit. Okey. Ustaz, minggu lepas kita belajar mengenai ayat yang Allah akan menimpakan bala pada orang yang menzalimi diri dia sendiri dan juga orang yang bersyubhat. Jadi dua-duanya dia satu kumpulan, akan terima azab yang sama. Itu yang kita belajar minggu lepas kan Ustaz? Okey. Sebagai contoh, katalah macam-macam masyarakat Islam kita kat sekarang ni, katalah kita makan di tempat yang tak menjual babi tapi menjual arak. Kita tak minum arak, tapi kita duduk dan makan di tempat yang menjual arak. Adakah itu sama dengan ayat tu ataupun tak? Sama dengan ayat mana ni? Ini dekat, maksudnya kalau kita minum arak, hukumnya haram. Tapi kalau kita duduk di tempat yang menjual arak dan makan di situ, adakah kita tergolong dengan sama dengan orang yang minum arak? Tak sama. Tak sama. Orang minum arak dia terang-terang buat benda yang haram, yang jelas haram. Dan minum arak adalah dosa besar. Ada dalil Quran dan hadis. Ada pun orang duduk di situ tapi dia tak minum arak, dia berdosa, tapi tak sama dengan dosa minum arak. Dosa apa ni? Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maksudnya jangan kamu tolong-menolong dalam perkara maksiat ataupun dosa. Bila kita beli kedai yang jual arak, walaupun kita tak minum arak, kita ada unsur tolong-menolong.
mengembangkan bisnes dia, menghidupkan kedai dia yang ada arak tu. Sebab apa? Kita antara penyumbangnya. Jadi dosa kita dosa. Tapi dosa. Sama lah kita bawa Grab dan kita tahu orang yang naik Grab tu nak pergi ke Batu Cave, nak buat upacara agama kan, kita berdosa. Walaupun kita bukan pergi pun, kita bukan sembah apa pun, kita bawa dia je, kita berdosa. Dosa kecil lah. Dosa besar pergi sembah tu lah. Sekarang banyak kan orang bawa Grab kan, kadang-kadang bawa makanan haram kan, arak dan babi ke apa so. Berdosa, tetap berdosa. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni secara live. Kami nak bertolak ke Kelantan ni, ada misi dakwah kat sana, dan kita akan buat kelas live daripada Kuala Kerai pukul 9 malam insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.